Ia bukan lagi rahasia bahwa penyagaan haram adalah salah satu bentuk penyagaan paling menguntungkan di seluruh dunia. Aktiviti-aktiviti haram ini sentiasa menjadi cabaran besar bagi kerajaan sesebuah negara dan memberi ancaman besar kepada ekonomi dan alam sekitar. Walaupun kebanyakan negara mempunyai undang-undang yang ketat terhadap aktiviti haram ini, ia tetap berkembang pada kadar yang membimbangkan. Berikut adalah senarai penyagaan haram terbesar di seluruh dunia. Pertama, penyeludupan arak. Penyeludupan arak yang terawal dikenal pasti adalah pada sekitar tahun 1860-an di Amerika Syarikat ketika berlakunya Perang Saudara. Kapal-kapal pedagang mula membawa masuk arak murah dari Caribbean ke Amerika melalui Florida. Walaupun aktiviti ini sudah lama dilakukan, penyeludupan arak masih lagi diamalkan di kebanyakan negara oleh kumpulan penjenayah terancang. Mereka mengedar arak secara haram untuk mengelak cukai yang dikenakan pada minumannya mengandungi alkohol. Kerajaan United Kingdom gagal mengutip cukai yang dianggarkan bernilai Rm8 bilion akibat aktiviti ini. Arak yang diseludup ini juga diketahui menyebabkan beribu-ribu kematian setiap tahun akibat kualitinya yang tidak menepati piawaian. Kedua, penyeludupan organ manusia. Perdagangan organ adalah melibatkan pembelian atau penjualan haram organ manusia bagi tujuan transplantasi dalam perubatan. Pemerdagangan organ secara komersial ini adalah dilarang di seluruh dunia kecuali Iran. Menurut laporan berita, kira-kira 2.000 orang rakyat India yang menjual buah pinggang mereka secara haram dengan harga serendah Rm20.000. Buah pinggang itu kemudian dijual di pasaran gelap dengan harga ratusan ribu. Global Financial Integrity telah mengeluarkan satu laporan bahwa anggaran perdagangan organ haram ini menjana keuntungan antara Rm2.5 bilion sehingga Rm5 bilion setahun. Ketiga, penyeludupan senjata api. Pengedar senjata haram berurusan dengan pelbagai jenis senjata seperti bahan letupan, pistol kecil, senjata ringan, hinggalah kepada mesin gun berat. Perdagangan senjata haram secara langsung bertanggung jawab atas peningkatan aktiviti keganasan di seluruh dunia. Menurut satu laporan, dianggarkan lebih kurang 63 juta senjata telah diseludup masuk ke India dan Pakistan sahaja. Sangat sukar untuk menegas saiz sebenar pasaran perdagangan senjata haram ini. Amerika Syarikat dan Afrika pula dianggap sebagai negara paling banyak memiliki senjata tidak sah. Nilai anggaran penyeludupan senjata haram dianggarkan bernilai Rm250 bilion setahun, yaitu kira-kira 20% daripada jumlah perdagangan senjata komersial peringkat global. Keempat, perdagangan haram minyak. Perdagangan haram minyak merupakan masalah utama di beberapa negara termasuk di Afrika dan di Asia. Dianggarkan lebih daripada 100.000 tong minyak diseludup setiap hari di setiap penjuru dunia. Di Meksiko, syarikat minyak kerugian sebanyak Rm2.9 bilion setiap tahun akibat aktiviti ini. Di Afrika, sebahagian besar syarikat minyak sering diserang oleh lanun Somalia dan dianggarkan menjana keuntungan sebanyak Rm62.6 bilion setahun. Kelima, penyeludupan hidupan liar. Perdagangan haram hidupan liar melibatkan banyak bahagian termasuk haiwan peliharaan eksotik, daging dan kulit haiwan liar, kura-kura dan juga sirip ikan hiu. Antara tahun 2007 hingga 2012, pemburuan haram badak telah meningkat sehingga 5.000%. Beberapa contoh perdagangan utama ini termasuk gading gajah dan kulit harimau. Pada tahun 2015, keuntungan yang dihasilkan melalui aktiviti ini dianggarkan bernilai Rm133 bilion. Keenam, aktiviti perikanan haram. Aktiviti perikanan yang tidak sah, tidak dilaporkan dan tidak diatur kerap berlaku dan kapal nelayan sering melanggar undang-undang yang ditakrifkan oleh kerajaan tempatan dan pusat untuk aktiviti perikanan. Menurut Pertumbuhan Makanan dan Pertanian, FAO dan juga Jabatan Perikanan dan Aquaculture, penangkapan ikan secara haram telah menyebabkan kerugian sebanyak Rm96 bilion setahun. Daripada jumlah global itu, 30% daripadanya berlaku di Indonesia sahaja. Ketujuh, pemerdagangan manusia. Pemerdagangan manusia adalah bertujuan untuk menjadikan mangsa sebagai buruh paksa, mangsa pencurian organ, pelacuran atau perkawinan paksa. Pemerdagangan manusia merupakan salah satu aktiviti haram yang paling cepat berkembang di seluruh dunia. Pada tahun 2010, pemerdagangan manusia di peringkat antarabangsa dianggarkan bernilai lebih daripada Rm125 bilion. Antara keseluruhan jumlah mangsa aktiviti haram ini,
30% daripadanya melibatkan kanak-kanak dan remaja berusia bawah 18 tahun. Ke-8. Penyeludupan dada. Pengedaran dada adalah salah satu perniagaan haram terbesar dan paling berbahaya di dunia. Menurut laporan PBB, pada tahun 2003, perdagangan dada haram global menjana keuntungan sebanyak kira-kira Rm1.3 triliun dan jumlah itu meningkat kepada lebih daripada Rm2 triliun pada tahun 2016. Walaupun penyeludupan telah menjadi satu fenomena yang tidak boleh dielakkan di seluruh dunia, namun negara-negara membangun seperti Amerika Syarikat adalah yang paling terjejas teruk oleh jenayah berkaitan dada. Berdasarkan laporan FBI, pada tahun 1990-an sekitar 5% daripada jumlah penduduk Amerika meninggal dunia setiap tahun akibat penyalahgunaan dada. Pengedaran dada kecil dan sederhana secara dalam talian juga dilihat semakin meningkat saban tahun. Ke-9. Aktiviti pemalsuan dan tiruan. Mana-mana replika produk yang tidak mendapat kebenaran adalah sebahagian daripada pemalsuan. Antara produk palsu yang sering disalin daripada produk asli termasuk pakaian, kasut, produk elektronik, perisian komputer, film, logo dan juga jenama syarikat terkenal. Menurut laporan yang dikeluarkan oleh Pertubuhan Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan, pasaran barangan tiruan melebihi daripada Rm1 triliun sejak tahun 2007 dan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pemalsuan wang. Pemalsuan wang menjadi kebimbangan di seluruh dunia dan dialami oleh banyak negara maju dari masa ke semasa. Aktiviti pemalsuan wang ini bukanlah sesuatu yang baharu. Ahli sejarah percaya bahwa pemalsuan wang ini mungkin sama usia dengan mata wang mula diperkenalkan sejak dahulu lagi. Secara ringkasnya, wang palsu ini dihasilkan tanpa kebenaran undang-undang dari kerajaan negara yang berkaitan. Sekiranya ia berlaku, mata wang tiruan boleh meruntuhkan ekonomi sesebuah negara dengan menyebabkan inflasi dan pelbagai lagi masalah ekonomi lain. Ke-10. Serangan cyber. Pernah suatu masa dahulu ketika mastermind komputer memecah masuk ke dalam sistem lain untuk mencapai agenda pribadi mereka dan hanya sekadar untuk berseronok. Kini, pada abad ke-21, segala-galanya berubah. Hacking menjadi lebih kepada suatu perniagaan, di mana pasukan penggodam profesional akan menggodam syarikat-syarikat besar dan menuntut uang tebusan. Menurut satu laporan yang dikeluarkan, serangan cyber di peringkat global pada 2016 telah mengakibatkan syarikat-syarikat dari seluruh dunia kerugian lebih daripada Rm1.9 bilion. Selain itu, jutaan dokumen dan rekod juga turut dicuri.